Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Baik, kepada semua para pencinta ilmu dalam rancangan Cinta Ilmu di TV Hijrah, kita membincangkan tentang sirah dan pastinya sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah melalui episod demi episod, kita menggunakan buku ini sebagai teks perbincangan kita, kelahiran teragung junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbitan Galeri Ilmu. Dan kita cuba untuk dekat dan lebih dekat dalam perbincangan ini seolah-olah kita masuk ke dalam masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perkara ini walaupun kelihatan di pinggiran tetapi sangat perlu untuk kita sehingga nanti kita memahami dakwah Nabi, kesusahan dakwah Nabi. Ketika kita melihat kejayaan Nabi, kita dapat rasai betapa rupanya untuk membina sebuah kejayaan seperti Nabi dalam tempoh masa yang sangat terhad bukan mudah. Dan ini hanya kita fahami bila kita melihat keseluruhan daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini alhamdulillah banyak grafik, banyak penerangan yang memudahkan kita untuk memahami sirah itu dengan lukisan dan carta. Di sini diterangkan tentang bagaimana keadaan Arab sebelum Islam ataupun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kuasa-kuasa dominannya adalah seperti Empire Rom, ya, Farsi dan juga Empire di India. Baik, perkara tersebut ada dalam buku ini sebagai sedikit catatan-catatan yang disinggung. Dan kita hari ini seperti yang kita janji dalam episod yang sudah, kita akan cuba, kerana Nabi ini adalah kelahirannya adalah untuk membawa cahaya menerangi kegelapan alam. Jadi kita bukan bersifat personal yang hanya semata-mata nak melihat Nabi dari sudut susuk tubuh dan bentuk semata-mata, tetapi kita nak bawa kesedaran bahawa Nabi itu membawa cahaya. Jadi untuk kita faham kenapa para ulama, kenapa para mereka yang memahami tentang dahagakan kebenaran, dahagakan cahaya, seolah-olah sangat terpana dan teruja dengan bila mendengar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kita memahami bagaimana keadaan orang Arab sebelum lahirnya Nabi, sebelum datangnya agama Islam. Sebab agama Islam yang datangnya wahyu mesti terlebih dahulu bersandar kepada lahirnya seorang Nabi. Jadi sebab tu perkataan lahirnya seorang Nabi itu menjadi penting dan terpenting dalam kita nak membincangkan tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tahu bahawa orang Arab adalah dulu ketika zaman Nabi Allah Ibrahim meneroka bumi yang tandus. Dan kemudian berkembang zuriat Nabi Allah Ismail, kemudian tahun demi tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, maka pada ketika itu berlakulah perkembangan-perkembangan. Dan saat itu kita mendapati bahawa apa yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail amat jauh daripada pengamalan secara majoriti umat-umat Arab, terutamanya Quraisy pada ketika itu. Maka kerana jauhnya daripada petunjuk Allah. Sebab tu kalau kita baca surah Yasin, kita pasti akan membaca Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Allah menggambarkan bahawa kaum ini adalah tak datang pada mereka Nabi, tak datang pada mereka wahyu, maka dengan sebab itu mereka menjadi kaum yang ghafil, yang lalai, yang leka, yang alfa. Maka kita cuba tengok insya-Allah, sebab kita nak sama-sama menunggu cahaya kelahiran Nabi.
kita takkan faham, ya, orang takkan faham, orang celek takkan faham nikmat boleh melihat cahaya sehinggalah dia sekiranya menjadi seorang yang buta. Ya, orang buta barulah tahu betapa berharganya nikmat melihat cahaya. Jadi kita ingin melihat bagaimana berada di dalam kegelapan. Ya, dan kegelapan itu adalah kegelapan yang sifatnya adalah menyeluruh, maka dinamakan pada ketika itu mereka-mereka yang ghafil adalah orang-orang yang jahiliyah. Maka datangnya perkataan jahiliyah bukan kerana jahil tidak ada ilmu, kerana kita mendapati bahawa mereka adalah kabilah yang pandai berniaga. Mereka adalah kabilah yang tahu menguruskan perniagaan. Mereka punya tamadun-tamadun mereka. Tetapi perbuatan mereka persis seperti perbuatan orang jahil. Sebab itu kalimah jahil disambung dengan ya nisbi menjadikan artinya kita terjemahkan seperti orang jahil. Seakan-akan perbuatan mereka adalah perbuatan orang-orang yang tidak tahu. Dan inilah latar belakang manusia setelah kita menceritakan latar belakang keadaan dan sekarang latar belakang manusia itu adalah gambarannya adalah jahiliyah. Jadi insya-Allah pastinya kita nak tengok apakah kriteria-kriteria yang menyebabkan Arab itu dipanggil jahiliyah. Maka untuk itu insya-Allah kita pastinya masih meneruskan momentum perbincangan kita untuk lebih faham. Maka insya-Allah jawapannya ada dalam perbincangan kita setelah kita rehat sebentar. Jadi kerana itu, jangan ke mana-mana saat nanti kita datang balik, insya-Allah. Alhamdulillah, semua para pencinta ilmu yang saya kasihi, bersama lagi kita menyambung perbincangan kita. Dan saya cuba nak gambarkan betapa gelapnya suasana sekarang. Berada dalam suasana jahiliyah. Dan apakah kriteria? Itu yang mungkin kita persoalkan sebelum kita rehat sebentar tadi. Maka beberapa kriteria yang menyebabkan kenapa mereka disebut jahiliyah. Baik, yang pertama, kita tahu bahawa Makkah disebut mukarramah. Ya, satu tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, yang diwariskan kepada Nabi Allah Ismail. Dan cuba bayang bagaimana perasaan kedua nabi ini yang mengharapkan bahawa perkara tersebut akan berkekalan, dan sehingga ada doa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan apa yang kita dapati adalah ketika jauhnya masa, manusia telah menjadi rosak pada ketika itu. Jadi kerosakan pertama yang kita lihat, kenapa orang Arab dianggap jahiliyah dan mereka berada dalam kebutaan dan kegelapan yang hakiki, maka yang pertama adalah kerana apa? Terpesongnya kepercayaan mereka. Maknanya daripada dulu datuk-datuk mereka beragama dengan agama yang hanif, tetapi telah masuk agama-agama yang menjadikan mereka hamba-hamba yang syirik kepada Allah. Hamba-hamba yang menyengutukan Allah. Hamba-hamba yang menohmah dan meletakkan Allah sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati di sana adanya berhala-berhala ciptaan tangan manusia. Contohnya, ada berhala yang disebut sebagai Hubal, yang dibuat daripada batu aqiq yang berwarna merah, berbentuk manusia dan dianggap sebagai dewa yang terbesar yang diletakkan dalam Kaabah yang mulia. Cuba bayang, artinya syaitan telah merosakkan kaum ini kepada jantung kaum tersebut, dan jantung kaum adalah akidah mereka. Jadi cuba bayang tempat yang dibina dengan tangan mulia oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, tetapi telah diganti oleh orang-orang musyrik dengan meletakkan patung yang disebut sebagai Hubal. Kemudian kita mendengar betapa dahsyatnya pada ketika itu ada yang disebut Al-Lata. Ya, Al-Lata yang terletak di Taif. Jadi satu berhala yang diletakkan di Taif, maka dipanggil sebagai Al-Lata. Kemudian Al-Uzza. Al-Uzza adalah berhala yang terletak di Hijaz. Dan kedua penting bagi mereka selepas
patung Hubal, ya, sembahan Hubal. Kemudian mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada satu patung besar lagi yang lain yang dipanggil sebagai Manat, yang terletak di kota Madinah, yang dimuliakan oleh penduduk Yathrib pada ketika itu. Baik, ekoran daripada rosaknya akidah manusia, ya. Kita akan belajar sekarang bahawa apabila jantung ataupun akar pokok telah mula rosak, maka pada saat tersebut berlakulah kerosakan yang banyak dalam masyarakat jahiliah Arab pada ketika itu. Dan dia sama kepada kita. Seandainya kita rosak dari sudut jantung dan akar kepercayaan kita yang tulus, maka kita juga akan rosak seperti rosaknya orang Arab jahiliyah. Maka pada ketika itu, pada saat rosaknya akar akidah, maka otomatis dia akan merosakkan moral dan akhlak manusia pada ketika itu. Sejauh mana saya boleh gambarkan berdasarkan kepada buku ini, ya, pada muka surat 35, untuk kita semua seolah-olah berasa dalam keadaan sesak nafas kita, melihat sekiranya rosak pada akar akidah, maka pada ketika itu bangsa Arab akan menjadi bangsa yang rosak, dan rosak tersebut adalah mereka akan tenggelam yang pertama sekali dalam hawa nafsu. Ya, sebab itulah berulang kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran supaya manusia tidak menyembah syaitan dan manusia yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Berpunca daripada persoalan akidah yang telah rosak. Maka pada ketika itu berlakulah, ya, perjudian. Maka bila berlaku perjudian maknanya orang yang mempelopori keuntungan akan mempromosikan perjudian untuk keuntungannya, sedangkan menjadikan masyarakat memadati ataupun ketagih dengan perkara-perkara yang menjahanamkan mereka dan keluarga mereka. Kemudian berlakulah daripada itu kecurian, rampasan harta di mana-mana, dan manusia yang mereka menghalang kafilah-kafilah dagang, mereka mencuri dagangan orang-orang yang lalu, dan selebih teruk daripada itu sehingga mereka ada di kalangan kabilah-kabilah tersebut yang menanam anak-anak perempuan mereka bila mereka rasa terjejas akan ekonomi mereka. Dan mereka telah meletakkan pada ketika itu wanita, sebab golongan yang lemah dari sudut fizikal adalah golongan wanita pada ketika itu, mereka memanfaatkan kelemahan wanita tersebut dan meletakkan wanita sama seperti barang-barangan dan binatang-binatang yang mereka boleh bedak dan agihkan. Inilah keadaan yang berlaku di zaman jahiliyah pada ketika itu, akibat daripada rosaknya semua keadaan. Sehingga dikatakan bahawa seorang lelaki boleh berkahwin dengan sebanyak mana wanita sekalipun tanpa batasan, dan sehinggakan seorang anak boleh berkahwin dengan ayahnya sendiri. Seorang anak boleh berkahwin dengan bekas isteri ayahnya sendiri dengan mahar terpulang kepada si anak. Dan banyak sekali kita mendapati keadaan dan ragam yang berlaku, apatah lagi orang Arab pada ketika itu mereka terkenal dengan asabiyah, kesukuan kabilah-kabilah mereka, dan menjadikan perkara ini menyebabkan keadaan jahiliyah itu menjadi satu tempat keadaan yang sangat gelap daripada kebenaran. Dan inilah gambaran yang boleh kita fahami, yang kita perlu fahami, kita perlu jiwai sebagai menanti datangnya cahaya yang ditunggu-tunggu oleh alam keseluruhannya. Jadi insya-Allah kita akan dalam sikit lagi untuk perbincangan tentang bagaimana gambaran latar belakang ini. Kita akan sambung selepas ni insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah. Rasulullah datang dan kemudian membawa cahaya, kerana apa yang sedang kita ingin gambarkan sekarang ini adalah betapa gawatnya dan dahsyatnya sebuah masyarakat pada ketika telah rosaklah kepercayaan yang benar pada ketika itu. Dan kita dapati bahawa menjadi-jadi persengketaan demi persengketaan, penyembahan kepada berhala menjadi berlebih-lebihan sehingga dikatakan bahawa terbina daripada kesesatan itu
tanpa had, 360 berhala telah dibina di sekeliling Kaabah. Kemudian mereka mempersembahkan kepada berhala-berhala tersebut dengan binatang-binatang korban. Berlakunya pengibadatan yang direka oleh pendeta-pendeta tersebut, mereka-mereka yang menjaga berhala-berhala dan kepentingan-kepentingan berhala tersebut. Dan kemudian kita mendapati dalam masa yang sama, dunia keseluruhannya pada ketika itu telah rosak, sama ada agama Nasrani ataupun agama Yahudi, semuanya telah rosak dalam keadaan bercampur-campur keadaannya. Dan apa yang kita dapati bahawa pada saat manusia telah rosak akidah mereka, dan ketika akhlak-akhlak telah rosak, struktur dan sistem telah rosak, maka pada ketika itu yang pasti berlaku adalah penginayaan, yang pasti berlaku adalah peperangan demi peperangan. Maka orang yang kuat daripada fizikal akan menguasai orang-orang yang lemah. Sebab tu tadi kita katakan bahawa kaum wanita adalah kaum yang jelas-jelas menjadi mangsa kepada kerakusan kekuatan orang-orang lelaki, dan mereka hanya menjadi hamba, seolah-olah hamba. Dan dalam keadaan itulah, cuba bayang bagaimana nak membangunkan, bagaimana nak membela kebaikan, bagaimana nak membangunkan kebaikan. Sehingga semua yang saya kasih sekalian, ya, ada dikatakan bahawa seorang lelaki pernah dalam keadaan ketika nanti Islam telah datang, dan kemudian dia menghimbau balik apa yang berlaku. Sebab kadang-kadang menjadi perbualan sesama mereka adalah setengah-setengah mereka berbincang-bincang balik dan kata, alangkah bodohnya kita masa di jahiliyah dahulu. Kita menyembah berhala yang kita sendiri yang membina dengan tangan-tangan kita. Bahkan Sayyidina Omar pernah tergelak dengan gelak yang besar. Dia kata betapa bodohnya kita, akal kita tidak berfungsi di zaman jahiliyah. Dulu kita buat berhala yang dibuat daripada tepung yang diadun dengan tamar, dibentuk menjadi berhala. Tetapi pada saat kita bawa dalam musafir, kita ramai-ramai akan letaknya di tempat yang paling tinggi dan kita sujud dan sembah kepada berhala tersebut. Tetapi pada saat lapar, kita makan balik berhala tersebut. Tetapi ada yang menceritakan bagaimana keadaan. Ada seorang lelaki yang datang dalam keadaan menangis mengenang apa yang berlaku di zaman jahiliyah. Kenapa dia menangis? Sebab rupanya di zaman jahiliyah dia telah membunuh anak perempuannya sendiri. Isterinya melahirkan anak, di muka pintu dia bertanya pada isteri dia, anak kita lelakikah atau perempuankah? Si isteri yang baru kesakitan kerana melahirkan anak menyebut, wahai suamiku, anak kita adalah anak perempuan. Si lelaki, si ayah tersebut meluru masuk ke dalam bilik, mengeluarkan khanjarnya pada ketika itu, mencangkung dan melihat anak dalam bedungan sambil menangis. Apa yang si ayah buat? Si ayah telah mengangkat khanjar dan membenam pada ketika itu pada dada anak yang masih kecil, anak perempuan yang masih kecil. Berhamburan darah pada ketika itu. Sekarang ketika iman telah masuk dalam dadanya, dia menangis sambil berkata, alangkah dahsyatnya aku di zaman jahiliyah. Hatta anak daripada keturunan darah zuriatnya sendiri dibunuh pada ketika itu. Tangisannya jadi panjang. Kemudian ketika tangisannya jadi panjang, orang yang mendengarnya juga menangis pada ketika itu. Dia menyambung. Dia kata dalam tangisan yang lebih dalam, aku membunuh bukan seorang anak perempuan. Aku membunuh 2 orang anak perempuan. Anak yang kedua disembunyikan identiti oleh si isteri, sehingga dia berjaya menyembunyikan identiti bahawa anak tersebut adalah anak perempuan. Dipakai pakaian lelaki, diberi mainan lelaki, dan pada saat itu sampai umur 3 tahun, si isteri berjaya menyembunyikan identiti. Tetapi apa yang berlaku? Akhirnya diketahui oleh si suami, dan si suami, ayah ini telah mengheret anak ke tengah padang pasir, menggali lubang yang sangat dalam. Ditolak anak tersebut, dan mentah-mentah masa hidup anak tersebut dikambus agar anak tersebut mati. Semua yang dikasih sekalian, kita tak boleh nak gambar betapa dahsyatnya kegelapan jahiliyah. Satu cebis yang kita kisahkan sebentar tadi dan kita toleh pada anak perempuan yang kita sayang, itu tidak berlaku.
justru kita akan masuk pada episod akan datang untuk melihat cahaya kelahiran Rasulullah. Maka pada episod akan datang, kita akan bercerita tentang hari kelahiran Rasulullah. Supaya kita dapat rasa betapa datangnya cahaya tersebut, maka mari kita lihat sedikit sebutan untuk episod akan datang. Lahirnya Nabi, di sana juga telah terdapat penuh rasa kegembiraan. Maka pada tempoh itulah ibu Nabi menumpahkan perasaan sayang, cinta, kasih yang bersangatan pada Nabi. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan masuk menunggu kelahiran Nabi SAW dan bakal meninggalkan suasana jahiliah yang sangat menyakitkan ini, dan insya-Allah istiqamah dan terus bersama dalam cinta ilmu tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa dalam episod yang berikutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.